Ini bab adanya khiyar majlis untuk dua pihak yang melakukan jual beli. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua pihak yang berjual beli masing-masing daripadanya berhak memilih terhadap yang seorang lagi selagi mereka berdua tidak berpisah, kecuali jual beli khiyar yang ada hak memilihnya. Kemudian dengan beberapa sanad ini supaya jugalah supaya dengan hadis Malik tadilah juga, yaitu al-bay'an kullu wahidin minhuma supatulah juga. Diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, apabila dua orang berjual beli, maka masing-masing daripada dua orang itu berhak memilih. Yani ada hak khiyar, ada hak memilih. Malam yatafarraqa, selagi mereka berdua tidak berpisah. Wa kana jami'an, kedua-dua mereka ataupun salah seorang daripadanya memberi pilihan kepada yang seorang lagi. Kalau salah seorang daripadanya telah memberi pilihan kepada yang seorang lagi dan mereka berjual beli dengan begitu, faqad wajabal bai', maka telah berlakulah, telah terjadilah jual beli itu. Dan kalau mereka berpisah selepas daripada berjual beli, walam yatruk wahidun minhumal bai', wa in bukan wala apa ni, kalau ni wa in tafarraqa, walaupun kedua mereka telah berpisah selepas berjual beli itu, dan masing-masing mereka belum meninggalkan lagi jual beli itu, jual beli itu telah pun berlaku ataupun terjadi. Diriwayatkan dari Nafi', beliau telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'al mutabayi'an bil bai', lebih kurang tadi juga, apabila dua pihak mengadakan jual beli ataupun melakukan jual beli, fa kullu wahidin minhuma, maka masing-masing daripadanya berhak memilih min bai'ihi, dalam jual belinya itu, malam yatafarraqa, selagi mereka tidak berpisah, aw yakun bai'uhuma an khiyar, ataupun jual beli mereka itu berlaku dengan khiyar. Fa idza kana bai'uhuma an khiyar, kalau jual beli mereka itu berlaku dengan syarat khiyar, dengan khiyar, faqad wajabah, maka jual beli itu telah pun berlaku ataupun terjadi. Ibnu Abi Umar faqad zada Ibnu Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya. Nafi' berkata, begini dia tambah tu, Ibnu Umar kalau dia mengadakan akad jual beli dengan seseorang dan dia mahu agar orang itu tidak membatalkan jual beli, dia akan bangkit dan berjalan berjalan sedikit, tidak jauh dari situ, kemudian dia kembali semula kepada orang yang berurusan dengannya itu. Seterusnya riwayat dari Abdullah bin Dinar, beliau berkata bahawa dia mendengar Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bayyi'aini, itu bezanya, makna dia lebih kurang supaya la bai'a bainahuma, setiap dua pihak yang berjual beli tidak berlaku lagi sebarang jual beli di antara mereka, hatta yatafarraqa, selagi mereka berdua tidak berpisah, illa bai'ul khiyar, kecuali jual beli khiyar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Al-Harith dari Hakim bin Hizam dari Nabi SAW, sabda baginda, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa, seperti tadi juga, fa in sadaqa, kalau kedua-dua pihak itu benar, wa bayyana, dan menjelaskan yang kedudukan sebenar
Ya, di satu pihak barang, di satu pihak lagi harga kepada barang itu. Menjelaskan dengan betul-betul, burikallahuma, nescaya akan diberkati untuk mereka berdua pada jual beli mereka itu. Dan kalau mereka berdusta, menyembunyikan yakni perkara yang sebenar, muhiqa barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkatan jual beli mereka. Kemudian dengan sanad itu Abdullah bin Al-Harith meriwayatkan dari Hakim bin Hizam juga dari Nabi SAW bimithlihi, serupa dengan hadis sebelum ni. Muslim bin Al-Hajjaj yang pengarang kitab ni berkata, Hakim bin Hizam telah dilahirkan dalam Kaabah dan dia telah hidup selama 120 tahun. Bab man yukhda'u fil bai', ini bab orang yang ditipu dalam jual beli. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar bahawa beliau mendengar Ibnu Umar berkata, ada seorang lelaki telah menceritakan, menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau ditipu yakni dalam jual beli. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, apabila engkau berjual beli, maka engkau katalah la khilabah, tidak ada sebarang penipuan. Fakana, maka orang itu apabila berjual beli selalu berkata la khiyabah, tidak ada sebarang penipuan. Dengan sanad satu lagi Imam Muslim buat mari supaya tu juga, cuma dalam hadis ni dengan isnad di bawah ni tidak ada sebut itu. Fakana idza baya'a yaqulu la khiyabah, itu tidak ada. Seperti dalam yang pertama. Ini bab sebut khiyar majlis, sebut khiyar majlis. Yani adanya khiyar majlis. Zahir hadis yang dikemukakan oleh Imam Muslim ini zahirnya menunjukkan ada khiyar majlis itu. Kita tengok dulu Imam Nawawi kata gapo bawah tu. Cuba tengok di bawah al-bay'an kullu wahidin minhum bil khiyar. Hadis ini menjadi dalil. Hadis ini merupakan dalil bagi adanya khiyar majlis bagi setiap pihak yang berjual beli itu selepas berlaku akad jual beli, selagi mereka berdua tidak berpisah daripada majlis itu dengan tubuh badan mereka. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka. Di antara yang berpendapat begitu ialah Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Barza al-Aslami, Tawus, Sa'id bin Musayyab, Atha, Shuraih, Al-Qadi, Hasan Basri, Sya'bi, Zuhri, Al-Auza'i, Ibnu Abi Dhib, Sufyan bin Uyainah, Syafi'i, Ibnu Al-Mubarak, Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Abu Thawr, Abu Ubaid, Bukhari dan sairul muhaddithin, sekalian ulama hadis. Boleh dikatakan ulama-ulama hadis dan juga ashabuz zahir wa akharun dan amal lagi orang lain, dia kata ada khiyar majlis itu. Lepas tu dia kata, wa qala Abu Hanifah wa Malik la yathbutu khiyarul majlis, tidak ada khiyar majlis itu. Bahkan jual beli itu telah pun terjadi dengan semata-mata berlaku ijab kabul. Bila sudah ada ijab kabul, sudah jadi dah jual beli itu. Inilah pendapat Rabi'ah, dan ada juga disebutkan dari Nakhai, dan ini juga satu riwayat daripada Sufyan Ats-Tsauri juga berpendapat begitu. Imam Nawawi kata hadis-hadis yang sahih ini menolak pendapat mereka itu, dan mereka tidak mempunyai jawapan yang betul. Yang betulnya ialah ada khiyar majlis itu seperti mana pendapat jumhur ulama. Itu kata Imam Nawawi. Wallahu a'lam.
Kita baca sikit lagi. Al-bay'anu bil khiyar. Al-bay'ani bil alban. Ada juga lagu tu. Al-bay'ani kullu wahidin, hak mula-mula tu. Minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa illa bay'al khiyar. Kecuali tu, kecuali jual jual beli yang ada khiyar. Apa makna? Sedangkan tadi dua pihak yang berjual beli itu ada hak memilih terhadap orang yang dia berurusan dengannya itu selagi tidak berpisah, kecuali kalau jual beli yang ada khiyar. Khiyar mana pula? Tadi dah ada dah kan? Illa bay'al khiyar fa fihi thalathatu aqwal, kata Imam Nawawi. Ada 3 pendapat berhubung dengan hal ni. Illa ni, kecuali jual beli khiyar yang disebutkan oleh ashab kita dan lain-lain ulama. Yang paling asah daripada pendapat-pendapat itu, iaitu yang dimaksudkan dengan takhyir di sini selepas sempurna akad jual beli itu, sebelum mufaraqatil majlis, yakni sebelum mereka berdua berpisah daripada majlis itu, majlis jual beli. Jadi takdirnya yathbutu lahumal khiyar ma lam yatafarraqa illa an yatakhayara fil majlis. Yani khiyar sabit selagi mereka berdua tidak berpisah, kecuali kalau mereka telah sama-sama memberi pilihan dalam majlis itu. Wa yakhtara imdha al-bay', dan mereka berdua memilih untuk meluluskan, yakni menjadikan jual beli itu, maka yalzamul bay' bi nafsi at-takhayur wa la yadumu ila al-mufaraqah. Maka jual beli itu terjadi dengan sebaik sahaja dia memberi pilihan tadi. Kita kira jadilah ni, kita kira jadi. Kalau tak jadi royak lalu. Kira jadi. Waktu tu kata kira jadi. Lagu tu. Jadi walaupun tidak berpisah lagi, mana tak ada dah lah hak khiyar itu. Tak ada dah lah hak khiyar itu. Ada hak khiyar tu kalau sekiranya tidak ada pilihan yang seperti itu diberikan sebelum berpisah. Pilihan yang seperti itu, hak seperti kita kata tadi, tak ada. Barulah sebelum berpisah tu ada hak khiyar. Mana hak ni nak meneruskan jualan dia tu, hak ni nak meneruskan pembelian dia tu, ataupun nak membatalkan, tak jadi. Ada hak masing-masing pihak, penjual pun ada hak, pembeli pun ada hak, kalau selagi dalam majlis tu, duduk situ lagi. Kalau kata dalam kedah tu lagi. Tapi kalau dia sudah bagi pilihan gitu dah dalam majlis tu, dalam kedah tu, katakan ke dalam kedah, macam mana kita kira jadi ni? Kita kira jadi. Tu pun kata jadi. Tak ada dah lah, walaupun masih duduk dalam majlis. Tapi kalau tak kata lagu tu, selagi duduk dalam majlis, tak keluar daripada kedah tu, ada lagi. Itu makna illa bay'al khiyar. Yang pertama, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, maknanya kecuali jual beli yang disyaratkan di dalamnya khiyar syarat selama 3 hari ataupun kurang daripada itu, maka khiyar, hak memilih, tidak habis, tidak terhenti dengan berlaku perpisahan di antara penjual dan pembeli. Kalau dia syaratnya jual beli ni syarat dalam masa 3 hari, tengoklah kalau jadi lepas pada tu jadilah, kalau tidak tak. Ataupun dalam masa 2 hari kah, dalam masa sehari kah, ikutlah. Kalau ada khiyar syarat lagu tu. Jadi illa bay'al khiyar ini, kecuali jual beli yang ada khiyar lagu tu, yang ni khiyar syarat. Kalau jual beli yang ada khiyar syarat lagu tu, tak apa, pisah dah pun masih ada lagi khiyar. Pisah dah pun. Itu makna yang kedua. Bal yabqa hatta tanqadhi al-muddah al-mashrutah. Bahkan jual beli itu akan terus berlaku sehingga habis tempoh yang disyaratkan itu. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Imam Nawawi sebut belakang ni, illa bay'an, kecuali jual beli yang disyaratkan di dalam jual beli itu bahawa tidak ada khiyar bagi mereka berdua dalam majlis itu.
Dia akad jual beli, syarat boleh nak akad jual beli. Tak ada pilihan dah. Kamu duduk dalam majlis ni lagi pun lepas pada ni tak ada pilihan. Kedua-dua pihak tu kata lagu tu, terima lagu tu. Ini makna. Maka jadi selalulah jual beli tu dengan semata-mata akad jadi dah. Dan tidak ada lagi khiyar, yakni hak memilih. Wa hadha ta'wil man yusahhihu al-bay' ala hadha al-wajh. Ini adalah ta'wilan orang yang mengatakan sah jual beli dengan cara ini. Dia takwil lagu itulah. Tetapi mengikut Imam Nawawi, dia kata yang asahnya mengikut ashab kita dalam mazhab Syafi'i, iaitu tak sah dengan syarat sani. Dengan syarat sani tak boleh. Pasal apa? Langgar hak Nabi lah. Dan Nabi kata ada hak selagi duduk dalam majlis itu, selagi tidak pisah, macam mana kita nak syarat yang bercanggah dengan syarat hak Nabi SAW buidah tu. Macam mana syarat tu boleh berlaku, boleh kita terima, sedangkan syarat tu bercanggah dengan apa yang Nabi SAW telah benar dah. Maknanya ada khiyar majlis itu. Dengan sebab itu mereka tak terima ni. Dia kata takwilan ni tak betul. Ini memang tak sah. Kalau dengan syarat lagu tu, jual beli bersyarat lagu tu tak sah. Pasal apa? Bercanggah dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, selagi tidak berpisah. Macam mana dia kata dengan syarat, walaupun kita tak pisah lagi, jual beli ni jadi dah. Itu bercanggah dengan hadis tu lah dia kira. Sebab tu tak sah. Jadi ashab kita, dia kata mentarjihkan hak yang pertama tadi. Hak yang pertama tadi. yakni memilih dalam majlis itu menjadikan jual beli. Menjadikan jual beli dalam majlis itu juga. Dia pilih. Akad dah, lepas pada tu gak, lepas hijab qabud dah, lepas pada tu gak, kita kira jadi ni, jadi. Jadi tu begitu maknanya. Maka tak ada pilihan lagi lah. Wa huwa al-mansus li Syafi'i, dan inilah mengikut nas Syafi'inya, wa naqaluhu anhu, dan mereka nukilkan daripada Syafi'i hak ni, dengan makna yang pertama tadi. Ramai daripada ulama terutamanya dalam mazhab Syafi'i ini membatalkan takwilan-takwilan selain daripada yang pertama tadi, dan mereka mengatakan salah, hak lain itu tak betul. Ghallatu qailahu, mereka menyalahkan orang yang berpendapat selain daripada yang pertama. Di antara orang yang mentarjihkan pendapat yang pertama ini di kalangan ulama hadisnya, iaitu Al-Baihaqi. Kemudian Baihaqi kemukakan dalil-dalilnya dan menyatakan kelemahan dalil-dalil yang bercanggah dengan hak tu. Thumma qala, kemudian Baihaqi kata, ramai ulama-ulama berpendapat dhaif asar yang dinukilkan dari Umar, iaitu al-bay' safqatun aw khiyar, wa anna al-bay' la yajuzu fihi syart qat' al-khiyar. Mereka tak terima hak tu. Sayyidina Umar kata bai' itu, jual beli itu adalah satu akad ataupun khiyar. Mana bukan khiyar majlis lah. Dan jual beli tidak harus ada syarat memutuskan khiyar itu, tak boleh. Wa anna al-murad bi bai' al-khiyar at-takhyir ba'da al-bay' أو بيع شرط فيه الخيار 3 أيام. تعرفون. ثم قال والصحيح أن المراد التخيير بعد البيع لأن نافعا ربما عبر عنه ببيع الخيار. Begitulah. Jadi kita kena tahu dulu. Itu hak Imam Nawawi sebutlah, tak apalah. Kita kena tahu dulu hak dalam Islam ni khiyar, hak memilih oleh penjual dan pembeli ni ada berapa? Ada berapa? Ada banyak. Di antara orang panggil khiyar syarat. Khiyar syarat. Khiyar syarat ni akad dah jual beli tu. Tapi syarat dalam masa sekian-sekian saya nak fikir dulu lah. Maknanya kalau dalam masa katakanlah 3 hari, lepas tu kalau saya puas hati, tu lah, tidak ada akad lain dah, tu dah, akad tu dah lah. Tapi kalau saya tak puas hati, tak say, saya akan hantar balik. Gitu. Itu di pihak pembeli. Pihak penjual apa lagu tu juga boleh nak, tapi saya bila-bila nak mikir.
Mana jual ada, akad dah lah, akad dah. Tapi dengan syarat lah. Syaratnya saya masih ada lagi hak memilih. Yang ni untuk meneruskan jual beli ni selepas 3 hari ataupun nak tarik balik. Dia boleh kata lah, itu orang panggil khiyar syarat. Yang kedua khiyar aib, orang panggil. Yang ni pilihan pada mana-mana pihak, penjual dan pembeli, kerana keaiban ataupun kecacatan yang terdapat pada barang yang dijual, ataupun harga dia. Zaman dulu orang jual beli ni dia tukar barang. Kalau tukar barang balik ni, kita kata satu pihak ni penjual, dia bagilah barang dia, ni pembeli bagi barang juga. Jadi mana-mana pihak ni dia tidak puas hati dengan barang tu, dia dapati pada barang tu ada kecacatannya, ada aibnya. Kalau kain soyok kau misalnya soyok kau misalnya, ataupun kalau benda-benda lain sesuai dengan dia lah, hak rosak lah, ataupun tak molek, tidak sebagaimana yang dikehendaki, sebagaimana yang lahir nampak di luar. Jadi dia boleh hantar balik atas dasar khiyar aib. Khiyar kerana ada keaiban pada benda tu. Apalagi kalau duit, kita kata kalau duit tu duit palsu, lagi lah nak agak dia duit palsu. Jadi boleh hantar, boleh tuntut balik lah dengan dia. Tuntut balik. Kalau tidak mari barang tu, mari barang. Boleh menuntut begitu atas dasar apa? Atas dasar harga dia tu, pitih dia tu palsu misalnya. Pitih dia tu palsu. Tak begitu juga. Yang seterusnya khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah, seorang beli satu barang, dia tidak tengok lagi, sudah akad jual beli dah, tapi barang tu gini-ginilah, sudah ada dah gambarannya, benda ni sudah ada. Lepas tu dia tengok, dia tak puas hati, tak sih. Itu orang panggil khiyar ru'yah. Mana ada hak memilih setelah melihat benda tu. Setelah melihat benda, walaupun sudah akad dah, dia boleh batalkan. Dia boleh batalkan ataupun nak teruskan boleh. Dia tengok, selepas dia tengok, walaupun dia kurang puas hati, tak apa, jadi boleh juga. Tapi kalau dia nak batalkan, nak fasah, orang panggil, boleh. Itu orang panggil khiyar ru'yah. Lagi khiyar qabul. Khiyar qabul lagu mana? Orang dikata saya jual kau. Seseorang tu apabila orang kata gitu, tidak semesti dia terima. Dia senyap. Dia ada hak untuk menerima atau untuk menolak. Tak sah dia kata. Ataupun nak, dia ada hak. Hak tu orang panggil khiyar qabul, orang panggil. Kalau dia kata saya beli tak apa, tu mana dia terima dah. Dia terima dah lah. Kalau dia kata saya tak sah, tak terima, mana tolak. Khiyar qabul, mana dia boleh. Begitu juga kalau pihak ni jual lah saya dah, jual lah saya kira beli ni, ambil PT, dia senyap. Dia senyap, dia boleh menerima ataupun menolak. Pihak penjual boleh. Kalau dia kata tak sah boleh. Itu orang panggil khiyar qabul. Lagi khiyar ghibna ataupun khiyar maghbun. Khiyar orang yang tertipu, terpedaya ataupun khiyar kerana ada unsur penipuan, tipu daya dalam jual beli itu. Barang tu barang tipu, tidak sungguh. Tidak sungguh. Sebab baru ni apa di susu tu, simpan susu tu dalam labu susu kan, sampai beberapa hari sehingga orang nampak besar. Jadi dia pun minat lah, jual dengan harga mahal, beli dengan harga mahal. Dia pun buat klik, rupanya dia simpan 2-3 hari tak perah. Apabila perah tu sehari, hari yang kedua, hari yang ketiga, tak ada sikit lah. Dia rasa dia tertipu lah. Itu khiyar ghibna, orang panggil. Khiyar maghbun pun orang panggil juga. Dia boleh memilih. Sebab ada dia nak terus ataupun dia nak membatalkan, boleh. Tapi hak ni pun ada khilaf lah. Jadi hak kita sebut tadi ada hak semua terima, ada hak khilaf. Lepas tu masalah banyak lagi perincian dia tu, banyak lagi macam khiyar syarat lagu mana. Kalau tempoh selama mana, itu ada khilaf pula. Misalnya Imam Abu Hanifah
Dia kata sekat 3 hari. Pilih tu pun. Mana syarat memilih ni, syarat sekat 3 hari. Jadi kau tak jadi. Lebih pada tu tak boleh. Dia kira ganggu pula tu. Ganggu. Tapi ada pula yang kata tidak. Bukan sekat 3 hari, tidak ada ketentuan 3 hari. Kalau lebih pun, kalau sama setuju, tak apa. Bergantung kepada benda yang dijual ataupun yang dibeli itu. Bergantung kepada benda tu, mahal kau, murah kau. Kita nak pastikan dia tu perlu lama sikit kau. Itu terpulang kepada persetujuan. Jadi macam-macam pendapat. Ada yang kata tak saya terima. Ada juga. Supaya juga khiyar ribn tadi. Terpedaya, tertipu tadi. Ada yang mengatakan tak ada, tak ada khiyar ini. Tetapi ada ulama menerimanya. Ada khiyar ribn ini. Di antara dalilnya itulah musarrat, hadis musarrat itu, dan hadis akan datang. Ni bab yang kedua yang kita baca malam ni. Sahabat tu dia kata dia tertipu. Nabi SAW berkata, bila kamu jual, kamu kata la khilabah. Jangan ada penipuan, sebarang penipuan. Maknanya kalau ada juga penipuan, dia boleh hantar balik. Tak jadilah, kira tak jadilah. Tu nanti kita akan jumpa lah. Jadi hak ni pun termasuk dalam khiyar ghibn, kata dia. Jadi atas dasar tu boleh lah. Satu lagi, khiyar majlis. Ni hak kita duduk adab. Hak kita duduk adab ni khiyar majlis. Khiyar majlis ini seperti kata Imam Nawawi, ramai lah orang-orang timur ni, dia sebut dah kat sini, kita sudah baca dah, ramai. Dan Imam Nawawi sebut yang tidak terima khiyar majlis ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Padahal hadis hak mula-mula sekali paling tinggi hak Imam Muslim sebut ni dalam bab ni Imam Malik lah. Qara'tu ala Malikin. Imam Malik lah. Imam Malik tinggi tak terima hadis ni, tak sepakat, tak sih. Tu dah. Lepas tu Thawri ada juga satu riwayat daripada dia, Rabi'ah Ar-Ra'i begitu juga, dia tak sih. Khiyar majlis ini tidak ada. Khiyar majlis bagi mereka tidak ada. Yang ni mana kalau selagi dalam majlis tu, katakanlah dalam kedai jual beli, selagi tidak berpisah tu ada hak khiyar majlis orang panggil, kerana duduk dalam majlis tu lagi. Mana masing-masing pihak tu boleh membatalkan ataupun meneruskan selagi duduk dalam majlis. Bila dia sudah keluar, tak boleh dah khiyar majlis itu, tak boleh. Tapi kalau dia ada khiyar lain lagi, boleh. Khiyar majlis itu tak ada. Ni orang yang terima tu khiyar majlis tu sendiri, tak ada apa-apa aib, tak ada apa-apa penipuan, tidak ada apa-apa syarat, tidak ada apa, semua tak ada, saja ya tak sih. Tak jadi, tak tahulah, saja tu saja, tidak main ke, ataupun dia fikir pitih dia beli saat ni, mikir nak beli gun ni lebih baik sikit dah, orang rumah duk tunggu ni dah misalnya. Tak cara lah, tak cara ni nampak kurang penting ni hak ni. Duk beli apa ni cukup, duk beli apa ni mesin cukup, katakanlah lepas tu mikir pula banyak lagi nak beli ni, tak apa cukup izin, ikutlah tak secara. Kalau dia saja pun boleh atas dasar duduk, selagi duduk dalam majlis itu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik tak setuju. Hak kita nak ayatnya ni kata-kata pelik. Ulama hadis ni memang pelik. Aspas ini Imam Muslim dia mari hadis Imam Malik lah, hak sebab dia orang kuatnya, dia orang kuat kan. Jadi kena amari dia imam. Yahya bin Yahya, anak murid dia. Yahya bin Yahya ni orang Andalusia. Andalusia ni Sepanyol lah. Sampai dulu Islam tu, negeri Islam juga, ramailah ulama-ulama di sana. Termasuklah Yahya bin Yahya ni. Yahya bin Yahya ni pergi ngaji dengan Imam Malik di Madinah. Dianya orang sana. Selalu kita tengok, jarang kita jumpa ni dalam banyak-banyak ni. Kalau riwayat Yahya bin Yahya banyak dia sebut qala qara'tu ala Malikin. Tu dia tidak kata haddatsana Malikun supaya orang lain kan haddatsana akhbarana, tak. Qara'tu ala Malikin, saya baca depan Imam Malik ni hadis ni, saya baca depan Imam Malik. Makna dia jom baca, Imam Malik dengar, dia baca, mana bukan orang lain baca, dia saya sendiri baca. Imam Malik dengar.
Tapi Imam Malik tak terima. Hadis ni kalau nak kira, iyalah bagi pihak sana ia terima tu, dia kata jelas benar lah. Imam Malik dia kata walaisa alaihi al-amal fi baldatina. Amalan di negeri kami di Madinah tidak mengikut cara ni. Dia pegang amal ahli Madinah. Imam Malik, amalan orang Madinah tidak lagu ni. Kata dia, saya tak sepakat. Kalau kita tengok situ nampak mudah gitu sekatu ya. Dah, perbincangannya panjang lagi, tapi kalau kita tengok sekatu kan nampak dia kata walaisa alaihi al-amal fi baldatina. Mana ringkas saja. Semata-mata kerana orang amal tidak amal di Madinah, maka walaupun hadis pun tak sepakat. Gitu kan? Tidak sekadar tu dia iman ni, dia banyak lagi, tapi hak ringkas cerita. Kalau hak dalil selain daripada hak lain-lain, hak ni lah. Ni seramai-ramai Madinah ni tempat sahabat kalau kata pergi ke lain pun tak ramai, lebih ramainya duduk sini di Madinah, ibu negara Islam. Duduk sini. Lepas tu tabi'in pun ramai hak duduk belajar, duduk situ sebab pusat ilmu. Hak duduk amal tidak lagu tu. Jadi hak duduk amal lagu mana? Tak ada tu lah. Tak ada khiyar majlis tu lah. Tak ada khiyar majlis. Jadi dia kata apa tak ada khiyar majlis. Sebab ni Alik ni walaupun apa tidak ramai pun imam-imam juga ni. Imam-imam dia ada alasan cara dia. Boleh jadi apabila kita dengar alasan dia tu, kita tengok dia sedap juga, lemah juga kita. Misalnya dia kata sebab hadis ini zahir dia, kalau kita pakai zahir dia, kecuali kalau kita takwil. Kecuali kalau kita takwil. Imam Malik dia takwil ni. Dia takwil. Tidak mengikut zahir. Khiyar majlis dia tak terima. Sebab apa? Kalau kita terima khiyar majlis, bermakna bercanggah dengan ayat Quran. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Itu dia. Sempurnakanlah akad kamu. Apa makna sempurnakan akad kamu? Akad jual beli. Hak mana akad jual beli? Saya jual, saya beli. Kalau kita kata hak ni bagi, hak ni bagi piti, hak ni bagi barang. Gitulah kalau bai'ul mu'athar ataupun bai'ut ta'ati yang kita sudah bicara dah dulu. Kalau tak payah sebut kan, itu pun boleh juga, kita sudah bahas dah dulu. Maknanya itulah akadnya. Sempurnakan. Kalau sudah akad tu kita boleh batal lagi, mana sempurnanya? Tuhan suruh kita sempurna, kita tidak sempurnakan juga. Boleh lagi. Nak batal. Kata dia. Dalam ayat yang lain Allah SWT menyebutkan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Jangan kamu makan harta sebahagian kamu dengan cara yang tak betul, kecuali dengan cara jual beli yang berlaku dengan sukarela, dengan suka sama suka di antara kamu. Kecuali jual beli ni apa mana jual beli? Dengan suka sama suka. Jual beli orang panggil asas, jual beli asas dia kepada dia. Akad tu lah. Bila akad tu jadilah jual beli. Maka halal dah lah kalau nak makan. Tak ada tu. Kalau kita kata hadis ni sahih sekalipun, memang sahih pun, kita kata hadis ni sahih, tak padan nak lawan Quran. Tak padan nak lawan Quran. Sebab Quran jelas sebut lagu tu. Dengan jelas sebut lagu tu. Tak boleh. Apa-apa ni Imam Malik biasalah lagu tu cara dia. Imam Abu Hanifah pun biasa. Dia tengok Quran lagu mana? Hadis. Hadis sahih setara mana pun. Tak boleh nak lakah Quran. Tak boleh. Tak boleh nak pitah Quran. Tak boleh. Itu pegangan dia. Jadi orang panggil akad tu kepada dia. Orang panggil menega tu, menega yang jadi halal. Pitih halal barang kita makan tu duduk mana? Duduk pada akad tu lah, kata dia. Orang panggil jual beli. Jual beli sudah jadi dah. Dah jadi. Apa pula sebut sewenang-wenang? Ni maknanya boleh jadi pihak ni tak setuju, tapi tiba-tiba kawan dia kata saya tak jadi. Kawan dia sudah puas hati dah, tak sedar. Mana ada taradhi di antara dua pihak tu, kata dia. Kalau ada khiyar majlis ni dia akan berlaku. Akan berlaku lagu mana? Salah satu daripada pihak tu tidak puas hati sebab dia rela dah.
Dia duk kira nak beli goni-goni dah dalam rancangannya. Tiba-tiba kawan ni tak jadi pula. Dia tak puas hati. Sedangkan dalam Quran kata antaradin, dengan persetujuan, sukarela dua pihak. Mana ada sukarela dua pihak? Akan berlaku. Kalau ketika ada sukarela sama suka tu, itu soal lain. Taradi. Tetapi biasanya tidak. Kalau tidak pun akan jumpa lah, akan ada masanya satu pihak saja suka membatalkan, yang satu pihak lagi tidak suka. Bila tidak suka, apa makna taradi? Taradi mana kedua belah pihak kena suka. Situ bercanda kata dia, tak boleh hadis. Gitu. Selain daripada tu, dia boleh takwil. Hadis ni kita boleh takwil, bukan tak boleh takwil. Hadis ni kita pakai, tapi kita kena takwil sebab apa? Takut bercanggah dengan Quran tu. Dan tafarruq di sini bukan makna tafarruq bil abdan, tapi tafarruq bil aqwal ataupun tafarruq bil kalam. Jadi al-bay'an kullu wahidin minhuma bil khiyar ala sahibihi ma lam yatafarraqa. Selagi tidak berpisah. Tidak berpisah tu bukan pisah tubuh ni dalam majlis tu, tidak, pisah ucapan. Selagi tidak berpisah, tidak jelas, tidak nyata ucapan dia. Maknanya orang ni kata saya jual lah, hak ni tak terima lagi. Tak terima lagi. Dia ada hak lah. Hak apa dia? Khiyar qabul. Dia ada, memang ada. Kita hak ni. Tapi khiyar itu selagi tidak berpisah, khiyar qabul. Mana kalau dia nak terima, boleh. Kalau dia tak terima, tak apa. Hak tu hak ada. Malam yang tafarraqa tu kan selagi tidak pisah. Tidak pisah ni maksudnya tidak berpisah dengan suka sama suka. Hak ni kata jual, hak ni kata beli. Itu tanda suka sama suka. Tidak berpisah lagu tu. Bahkan satu pihak saja kata hak ni tak terima lagi. Hak ni tak terima lagi. Jadi dia kata tak, kita boleh takwil malam yang tafarraqa ni selagi tidak berpisah ni, hak lagu tadi tidak ada qabul lagi daripada pihak pembeli ataupun daripada pihak penjual, tak ada. Maka dia boleh milih kalau lagu tu. Tapi kalau sudah akad dah, ni kata saya jual, ni kata saya beli dah, tak ada dah. Tak ada dah. Itu sudah tafarruq dah, sudah pisah dah tu. Habis cerita dah. Pisah tu maksudnya habis cerita dah. Jadi dah, sah dah. Berlaku dah jual beli itu. Itu maksudnya tafarruq. Yang tafarruq bil aqwal ataupun tafarruq bil kalam. Bukan tafarruq bil abdan. Bukan makna pisah tu pisah tubuh. Pisah tubuh tu maknanya tubik daripada kedai tu lah. Pisah tubuh. Bukan makna lagu tu. Bukan makna lagu tu. Dia kata pisah ni, pisah kata-kata. Mana jelas dah. Kedua-dua pihak ni setuju. Selagi tidak pisah lagu tu. Dia kata kita boleh takwil. Ayat Quran tetap selamat. Tidak kata maknanya jadi kita tinggal asal. Pakai hadis semata-mata. Tidak jadi gitu. Mana kita pakai kedua? Quran pun pakai, hadis pun pakai. Kecuali kalau jual beli yang ada khiyar. Hak ni lah dia kata. Apa makna kalau jual beli yang ada khiyar? Maknanya khiyar majlis tu menunjukkan khiyar majlis. Ada. Kecuali kalau khiyar ada. Misalnya dia kata dengan syarat dalam masa 3 hari lah saya akan tengok dulu. Kalau ada khiyar laku tu walaupun pisah, kata dia masih ada lagi hak khiyar, iaitu khiyar syarat. Dia kata khiyar syarat. Khiyar majlis ada, tetapi khiyar majlis itu sekat dalam majlis. Lepas pada tu pun ada lagi khiyar. Kalau dia ada khiyar syarat kau, misalnya khiyar aib kau, khiyar gapo-gapo kau, kalau ada masih ada lagi. Tapi hak majlis tu sendiri ada, bukan tak ada. Ni di pihak orang yang terima khiyar majlis. Dia kata apa makna kalau tidak illa bai' al-khiyar? Apa makna? Kecuali jual beli yang ada pilihan. Pilihan lagu mana? Ada pun dia kata tidak jadi masalah. Tafarruq tadi, tafarruq bil aqwal, tafarruq bil kalam. Mana pisah dah. Pada tu makna ada lagi. Hak khiyar itu, khiyar syarat kau, khiyar aib kau, khiyar apa kau, masih lagi ada. Orang lain pun terima hak tu. Illa bai' al-khiyar. Mana bai' al-khiyar walaupun pisah, walaupun sudah akad jual beli dah,
walaupun tafarruq bil kalam dah ada, tetapi masih lagi ada khiyar. Khiyar lain, bukan khiyar majlis. Dia kata illa bai'al khiyar ni khiyar lain, bukan khiyar majlis. Khiyar majlis tak ada. Lepas tu dia kata, mana ni Ibnu Umar sendiri ni. Tadi kan kita tengok Ibnu Umar ni, kalau dia tak sewi orang batal jual beli dia tu, dia akan pergi jalan sikit, tinggal tempat tu. Lepas tu baru dia mari pula nak suruh pisah tubuh ni. Kalau tidak, kalau selagi tidak pisah masih ada khiyar majlis. Ibnu Umar ni kan sahabat, takkan dia tidak tahu. Dia faham lagu tu lah tu. Sebab tu dia pergi jauh sementara nak suruh jadi jual beli tu. Takut kalau duduk dalam majlis tu, penjual saat ni kata batal lah, tak ada, dia pakai khiyar majlis tu. Takut lagu tu. Dan sebab tu Ibnu Umar lagi, ini menunjukkan Ibnu Umar terima khiyar majlis tu. Kata dia mana? Dia mana kata itu pendapat dia. Pendapat dia sahabat. Tidak mesti kita terikat dengan pendapat seorang sahabat. Berapa banyak demo pun. No, mana dalam kes-kes lain. Sahabat ada kata lagu ni, kalau nak sebut sahabat ada kata lagu ni. Tu tak pakai hak sahabat tu. Apa? Tidak semesti pakai hak sahabat tu. Tak mesti. Dia kata. Itu amalan dia. Imam Malik ni kan dia nombor satu lah. Apa ni Ibnu Umar, tapi hak ni tak pakai. Tak pakai dia. Tak pakai. Apa? Dah tafarruq ni, mana tafarruq tubuh lah. Itu sebab tu Ibnu Umar lari nak suruh pisah tubuh tu daripada majlis itu. Dia mana kata, tak. Kena tengok ayat Quran. Dalam Quran ni tafarruq makna gapo? Hak banyak. Mana gapo? Tu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tafarruq, tidak berpecah ahlul kitab. Tidak berpisah ahlul kitab. Tafarruq lah tu. Pisah lah ke mana? Mana pupuk dia duduk setepak gitu kah? Ke mana pupuk dia ni pisah pergi gini, pergi rata gini? Tidak. Tafarruq di situ tak ada dengan makna pisah tubuh kah? Dia dengan makna pisah tu maknanya berpecah pendapat. Bukan makna pecah tubuh walaupun duduk sekali pun. Tidak makna pecah tubuh. Berpisah tubuh, tetapi pecah fikiran, pendapat. Pecah pendapat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam Quran kata. Kamu pegang teguhlah dengan tali Allah. Jangan kamu berpecah belah. Pecah belah tu lah ke mana? Jangan pergi kok serata gitu, pisah tubuh gitu. Ni jangan pergi Kota Baru, ni jangan pergi Kubah Krian. Ni jangan pergi Langgar gitu. Tak ada siapa dia kata lagu tu. Ni maknanya pecah fikiran, pendapat tu. Jangan lagu tu. Tubuh tak apa. Situ makna pecah lagu tu. Tafarraqatil yahud ala 72 firqatan. Orang Yahudi tu pecah kepada 72 ataupun 71 firqatan. Tafarraqatin nasara ala 72 firqatan. Pecah tu pecah lah ke mana? Pecah pergi 72, 71 puak pergi duduk suku lain-lain tempat gitu. Dah pecah pendapat. Dia kata. Jadi ni semua ni menunjukkan di sini tafarruq ni tafarruq bil kalam, tafarruq bil aqwal, bukan tafarruq bil abdan. Mana khiyar majlis tak ada. Bila sudah jadi jual beli, jadilah. Jadilah tu. Maknanya semata-mata kerana duduk dalam majlis tu boleh batal? Tak ada. Dia tak terima. Kalau tidak, maknanya apa makna akad tu? Apa makna akad? Dah setelah akad boleh lagi batal lagi. Macam mana? Tak boleh lah. Kecuali kalau ada sebab lain. Sebab lain tu waktu kita terima tu. Sebab lain tu. Ni semata-mata kerana majlis tu. Tak ada sebab. Tak ada sebab lain. Dia tak setuju. Imam Abu Yusuf pula. Ni anak murid Imam Abu Hanifah. Pada dasarnya dia serupa dengan tok guru dia juga. Tapi dia kata kalau kita terima lah. Tafarruq ni tafarruq bil abdan juga. Tafarruq bil abdan, tetapi maksud dia di sini khiyar qabul, bukan khiyar majlis. Pisah ni pisah tubuh, bukan pisah kata-kata. Tetapi apa ni khiyar di sini? Khiyar qabul, bukan khiyar majlis. Dia tak terima juga khiyar majlis. Khiyar qabul lah ke mana? Maksud hadis ni dia nak ceritanya dua pihak yang berjual beli tu, kalau dia akad, satu pihak akad. Dia kata saya jual lah benda ni. Hak tu pun lillah. Nah.
selagi tak tubik daripada kedai tu, walaupun dia tak kata selalu saya beli, tak apa, boleh lagi, jadi lagi, tak payah apa ni penjual tu kata saya jual lah pula semula, tak payah kata. Tiba-tiba lepas pada tu dia saya beli 5 minit lepas pada tu, musim-musim dalam kedai jadi tak tubik lagi dia pun nak kedai. Lepas pada tu dia kata saya beli, jadi ni boleh dia kata. Tapi apabila keluar tak boleh. Kalau nak juga akad lain. Majlis tu tak nyabik dia. Ini masalah khiyar qabul. Qabul tu maknanya kalau pisah setara tu selagi tidak keluar daripada tempat tu, boleh lagi qabul tu. Tidak kata putus. Tidak kata putus, tidak. Mana akad tu juga, ijab tu juga boleh disambut dengan qabul selagi tidak keluar daripada majlis. Itu kata Imam Abu Yusuf. Tapi dia kata ini khiyar qabul juga, seperti Imam Malik, seperti Imam Abu Hanifah. Tapi tafarruq tu dia terima tafarruq bil abdan. Maknanya kalau kita nak kata pisau ni jauh, siapa ni orang kelik di rumah, itu susah tu, jadi menyusah tu. Akak jual beli dah, kelik pas rumah, esok mari pula saya beli lah. Mana boleh lah, biarlah ada hak dia. Mana hak dia nya paling lama selagi duduk di tempat tu baru nasabah. Selagi duduk di tempat tu dia kira dia nak lah tu. Bila lepas pada tu tak payah akad lain dah, tak payah kata semula saya jual lah pula, tak payah. Hak tadi kira jadi dah. Gitu. Lepas tu banyaklah di antara hadis-hadisnya yang mereka ni pegang, banyaklah. Hadis ni dia takwil, kita boleh takwil ni, kata dia. Kita boleh takwil, tak ada masalah. Kita tidak kata, bukan kita tak pakai, kita pakai cara kita faham lagu tu. Bukan pakai khiyar majlis. Lepas tu Imam Nawawi buat tajuk, itu dia mazhab Syafi'i. Sebut khiyarul majlis. Memang orang Syafi'i dia kata dalil khiyar majlis ni mana hadis ni, itu mengikut pendapat dia. Kalau kita buat tajuk, tidak buat lagu tu. Maknanya kira-kira gitulah. Sebab tajuk dalam Sahih Muslim ni bukan dibuat oleh Imam Muslim sendiri, dibuat oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi itu dia Syafi'i. Apalagi hadis-hadis yang kita tengok ni zahirnya nampak menyokong kot tu. Dan seperti Imam Nawawi katalah, ulama-ulama hadis memang terima hak tu. Termasuk Imam Bukhari sendiri pun terima khiyar majlis itu. Jadi munasabahlah kalau Imam Nawawi buat tajuk lagu ni, hadis-hadis pun lebih sesuai kot tu. Tapi dia mohon tu tak sepakat nak mana. Jadi ikut dia lah. Begitulah masalah khiyar ni setara tu. Masalah khiyar ini begitulah. Mengikut demo tu dia kata tak ada. Khiyar majlis ni orang panggil khiyar majlis tu tak ada. Sebab apa? Kalau ada khiyar majlis macam kita merengan-rengankan akad. Aufu bil uqud. Akad yang Allah SWT telah kira sah dah akad. Apabila ada ijab qabul, sudah sah dah. Macam kita memandang tak penting benda tu, boleh dibatalkan dengan hak lain pula. Dan yang nak membatalkan itu bukan ada dalam Quran. Itu pun hadis masih boleh takwil lagi, kata dia. Bukan terang. Bukan terang. Sebab kita boleh kata tafarruq gini, ada dalil dia seperti yang kita sebut tadi. Tidak semesti tafarruq bil abdan. Tafarruq bil aqwal. Dia ada dalil. Nabi SAW sendiri guna tafarraqatil yahud ala 71 firqatan. Orang Yahudi pecah. Jadi pecah tu pecah maknanya tubuh dia kah jadi pisah kepada 70 puak. Dah 70 pendapat. Itu orang panggil tafarruq aqwal, pendapat. Tafarruq kata-kata, faham tak? Pendapat tu dia akan nyata apabila waktu bik. Dia melalui kata-kata. Orang ni kata lagu ni tak serupa dengan pendapat orang. Hak ni pula kata lagu ni tak serupa dengan pendapat hak ni. Baru nyata pendapat tu berbeza melalui kata-kata lah. Dia kata tu ada dalil. Wala tafarraqu, jangan kamu pisah. Takkan Tuhan tak suruh kita pisah duduk setempat? Mana ada lagu tu? Jangan pisah tu mana? Jangan pecah tu pendapat, jangan pecah. Fikiran. Jangan beza. Tubuh ni pergi kat sini tak apa. Itu makna tafarruq ni, ada tafarruq, bukan tafarruq bil abdan. Tafarruq bil aqwal. Dia kata kita ada dalil. Kita nak tahu pun ada dalil, ada cara dia. Lepas tu khiyar ni bukan sah je khiyar. Banyak bentuk khiyar. Khiyar majlis. Ya, dipersoalkan khiyar majlis.
Sebab apa? Nampak sangat dia ni lawan dengan hak akad. Hak orang panggil taradhi. Illa an takuna tijaratan an taradhin. Lawan hak tu bercanggah dengan tu, nampak sangat. Sebab tidak tak sepakat. Walaupun Imam Malik sendiri meriwayatkan hadis ni, dia tidak faham lagu tu. Itulah. Lepas tu kak, buat marilah orang tu hak ni. Hadis tu lebih kurang. Hadis tu lebih kurang. Dalam riwayat itu dia kata kedua-duanya tu ke malam yatafarraqa, kedua-duanya ke ataupun salah seorang memberi pilihan kepada yang seorang lagi. Kalau bagi pilihan pada yang seorang, maka jadi dah jual beli. Maknanya setelah akad tu tidak muktamad lagi. Kena ada pula bagi pilihan. Macam mana? Jadi ke tidak? Apa makna akadnya? Kata demo tu, akad tu hak kemuncak dah. Apa ya kita tambah dengan lain lagi? Ada tak sih? Tak sih. Kalau nak pun, ni pokok dia ni dia terima. Kalau kita nak pakai juga pun atas dasar dianah sahaja, budi bahasa, atas dasar baik hati saja, bukan dari segi hukum. Bukan dari segi hukum. Katakanlah kita sudah akad jual beli dah, saya rasa tak sah pula sebab gini-gini. Kita pun dengan jasa baik kita, budi baik kita share ke dia, kita pun timbal juga ke dia, tak apa. Itulah Tapi kalau nak kira dari segi hukum, sudah jadi dah. Kalau dia tak saya bagi klik pun tak apa. Kalau dia tak saya bagi klik, gitu maknanya. Lepas tu makna Imam Nawawi sebut 2-3 makna tu tetap boleh dipakai lah. Ini makna termasuk dalam takwil aja jugalah. Yang ketiga, makna yang ketiga tu Imam Nawawi kata kalau dalam mengikut mazhab Syafi'i tak sah. Orang lain kata apa tak sah. Iaitu kalau seseorang tu dia jual beli, lepas tu dengan syarat tak ada khiyar, tak ada pilihan. Dalam majlis tak ada pilihan, boleh dah sama setuju, apa tak boleh. Itulah dia kata kecuali kalau jual beli yang ada khiyar lagu tu maksudnya. Itu masing-masing takwil lah. Ataupun ada khiyar syarat dalam masa 3 hari ke ataupun kurang daripada tu, boleh takwil lagi belakang tu dia kata. Lepas tu Ibnu Umar itu ijtihad dia. Seperti mana Imam Syafi'i dia tak sepakat. Abu Hurairah riwayat hadis dia kata kalau anjing jilat kan bekas makanan ke apa bekas air ke kena basuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Abu Hurairah riwayat. Abu Hurairah sendiri tidak amal lagu tu, dia basuh 3 kali, tak ada tanah pakai tanah duduk. Imam Syafi'i katakan orang lain, Imam Ahmad hak kata mesti kena samuk 7 kali gapo tu. Apabila kalau orang alik ni kata tu Abu Hurairah tak pakai hadis, dia kata itu ijtihad dia. Hadis yang dia riwayat tu kita pakai hadis yang dia riwayat. Hadis yang dia riwayat tu memang kata 7 kali, salah satunya dengan tanah. Hak dia itu ijtihad dia, kita tak sepakat ijtihad. Supaya juga sini dia mau kata itu ijtihad Ibnu Umar, kita tak sepakat. Gitu. Itulah sebab berbeza pendapat. Sebab berbeza pendapat di antara ulama itulah. Lepas tu kita kata apa molek ke beza pendapat, tak jadi masalah. Memang Tuhan buat manusia ni dia tak serupa fikiran. Mana kalau selagi hak dalam khilaf ni tak apa beza, dia tidak akan menjejaskan perhubungan seseorang tu. Kalau dalam batas yang munasabah, ikut jaga cara maksud kehendak syariah yang sebenar, tak jadi masalah. Bahkan akan terus saling menghormati, sayang menyayangi, itu tetap ada. Tidak kata jadi beza pendapat ni jadi jauh semakin jauh. Tidak lagu tu. Kalau ada juga berlaku lagu tu tak betul tu, cara faham tak betul. Kalau siapa jadi masa muka kau gapo, itu tak betul. Sepatutnya sama Islam ni dalam perkara furuk ni dia tak apalah beza.
Molek hak forok ni, cabai banyak ni molek. Cabai banyak. Pokok kayu dia tidak sok gitu naik. Cabai banyak. Molek lah. Julan ni. Tak ada julan ni, ada julan ni. Kita kata, gitu molek. Allah Subhanahu Wa Taala buat molek. Ya beza pendapat ni tidak sah ni. Setengah orang dia duduk komen, dia tidak faham. Dia tu apa Islam ni nampak pecah tu gapo pecah. Hak forok tak apa pecah. Gigi pecah tidak sah. Kalau sah, sakit gigi tu cabut tak ada orang ambil. Rambut banyak pecah. Tidak sah. Kalau sah ubah sah habislah. Ni tidak ubah hak sah ni, hak lain tak ubah. Banyak pecah cari pecah. Molek pecah. Jadi tak jadi masalah. Hak tak boleh pecahnya dalam akidah. Hak tu tak boleh pecah. Hak tu tak boleh. Hak tu kena jelas. Tak betul. Tak boleh bertolak ansur hak tu. Tapi kalau hak forok tak apa. Ikut dia. Ni ikut kita dia tak boleh kata apa. Itu caranya betul. Di zaman sahabat lagi, zaman dulu lagi sudah ada dah khilaf ni. Tak ada jadi masalah Masa pergi sekali dengan orang kafir. Lepas tu orang ni lagu ni cara dia, orang ni cara dia lagu ni. Tak jadi masalah. Tapi pergi dengan orang kafir tu sekali. Tak ada masalah. Mereka sekali. Lepas tu menikah kahwin sama serupa tidak kata ni mazhab ni tak boleh. Tak ada serupa. Tak ada halangan sikit pun. Ada pun orang yang sampai pergi ke Mekah tu pasal sampai tak ikut imam tu pasal tak baca gapo dia kunut gapo. Tu tak ada arah nak mana. Tak tahulah ambil mana. Kalau kita tengok amalan sahabat dulu tak ada gapo tu. Tak ada. Turutlah jemaah tu kan lebih. Pergi semaya jemaah di Mekah tu kan lebih. Apa yang tak sih pula semaya? Semata-mata kerana tu. Itulah yang kita kata tak faham saat ni. Tak faham furuk. Tak faham maksud jalan banyak tu apa maksud. Hak jalan banyak tu rahmat, kebaikan untuk kita. Kita menyempitkan. Kita tak boleh. Jalan nisa ada. Jalan nisa. Faham siapa dia yang rugi? Kita juga rugi. Inilah yang banyak yang berlaku dalam masyarakat ni. Dia tak faham lagi benda tu. Ni benda furuk. Benda furuk. Kalau nak kata ni sahabat orang Alik Nuh pun dia boleh kata. Ni sahabat ni buat lagu ni. Boleh. Banyak tak sudah. Dengan sebab itu tak payah. Ya kita bincang juga. Bincang dari segi macam mana cara demo tu hadis. Itu yang kita bincang. Bukan nak balah. Walaupun nampak kadang-kadang tu nampak tegang apabila bahas. Tak ada gapo. Bahas tu kita nak belajar macam mana cara ulama ni faham hadis. Kalau dia tak terima, dia bukan tak terima sewenang-wenang saja-saja suka-suka hati, tidak. Dia ada bukti dia, ada hujah dia. Sebab tu yang kita nak ayat tu. Bukan nak ayat orang balah, tak. Ayat bagaimana cara ulama faham. Kita pun kena faham lagu tu. Kalau kita faham lagu tu tak jadi masalah. Imam Syafi'i tak serupa dengan tok guru dia. Imam Malik tok guru dia. Tak apa, tak serupa. Sungguh-sungguh orang kita ni dia tak boleh tak serupa dengan tok guru. Imam Syafi'i tak serupa dengan tok guru dia. Tak apa. Lepas tu ada orang pula dia kata, dia lain peringkat mujtahid. Hak tidak mujtahid pun lagu tu. Tidak semesti dia terikat dengan satu orang. Berapa banyak contoh dalam kitab-kitab ni boleh jumpa. Termasuk Imam Nawawi sendiri. Kadang-kadang dia tak setuju dengan pendapat Imam Syafi'i sendiri. Dia tak setuju. Dia pakai pendapat orang lain. Kadang-kadang. Ini menunjukkan tak mesti. Tak mesti hak boleh berbeza pendapat ni dia kena siapa jadi mujtahid. Tak mesti. Lepas pada tu kullu bai' supa belaka. Akhir dia beza sikit iaitu dua pihak yang berjual beli ni berhak memilih. Memilih tadi ada khiyar tadi. Apa ni? Hak jumhur ulama, hak kebanyakan ulama dia kata khiyar majlis. Imam Malik, Imam Abu Hanifah dia kata khiyar qabul. Al-bay'ani bil khiyari itu mana khiyar qabul. Tu yalah bezanya. Malam yatafarraqa. Kalau mereka benar dan menyatakan ni sebenarnya kurang molek sikit sini, ikutlah. Kalau dia nak tak apa, royak lagu tu biar tengah, biar jelas.
akan diberkati pada jual beli mereka berdua. Kalau kata lagu tu. Lepas tu adakah kita kena kata pitih kita ni buruk lembek? Waktu tak payah. Sebab apa, nilai dia serupa je. Nilai dia serupa. Hak tidak serupanya hak mana? Zaman dulu pitih dia tu pitih emas mati. Pitih emas tu pula dia ada pula apa sini gigih pitih tu, gigih pitih. Sebab apa? Bukan pitih tu emas. Jadi kalau nak kira dari segi timbal tidak sama berat. Mana kira-kira je ni kurang ni sikit. Wayak kena wayak. Dalam kes pitih kita sekarang dia tak timbul hak tu, buruk pula aku sepatutnya juga dengan harga seria tu jugalah. Kalau seria tak perlu wayak waktu tu. Hak perlu wayak ni kalau tukar barang ke bisa. Barang kita pun ada juga hak kurangnya nak wayak sini. Lepas tu ikutlah. Lagu tu kalau pertukaran barang tu kena wayak. Kalau macam duit hak ni jenis nilai saat ni tak perlu wayak. Kalau hak palsu wayak harga dia memang tak jadi dah kalau hak palsu. Kalau mereka berdua tu berdusta dan susuk, kataman tu mana susuk lah, akan hilang berkatnya. Tak ada berkat. Jadi hak ni satu prinsip jual beli ataupun perdagangan dalam Islam yang sangat penting ni. Gapo-gapo biar jelas, biar telus. Kata biar mana-mana pihak tu biar tahu. Jangan tidak tahu. Sebab kita nak berkat tu. Apabila tidak berkat pitih banyak pun dia jadi macam-macam lah. Jadi macam-macam. Tu tak sah lah. Tak ada makna tu. Walaupun boleh buat rumah macam istana pun, walaupun boleh pakai kereta 10 buah pun, tukar kereta dan hari, walaupun boleh lagu tu, anak-anak mewah belakang, tak ada makna semua tu. Kalau sekiranya tak ada berkat lagu mana? Tak nampak ke agama ni lah. Tak nampak. Sudah. Tak nampak ke agama. Alah ke maksiat kat cerah mata. Alah ke agama ni lembek selalu. Tak ada berkat lah. Tak ada berkat lah tu. Kalau ada berkat, agama ni dia semangat, kuat. Tu ada berkat tu. Beza tu berkat orang ni banyak, berkat orang ni sikit, tak serupa. Sebab tu kita tengok orang-orang yang kuat kalau buat benda lain lemah. Tapi kalau nak buat benda semangat kan, naik angin lah. Jadi ada lah tu. Ada buah berkat tadi tu. Ataupun anak cucu ni jadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang baik, berguna kepada masyarakat. Itu berkat, hasil berkat. Jangan kita ambil kira dari segi keuntungan hak semata, hak zahir, hak nampak tu jangan. Maknanya orang Islam dalam apa perkara sekalipun dia tidak tengok hak dunia ni semata-mata. Tapi yang dia ambil kiranya hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia ada berguna kepada akhirat dia. Al-Fatihah lagi ni Hakim bin Hizam, dia kata Muslim bin Hajjaj kata Hakim bin Hizam ni beranak dalam Kaabah. Orang Syiah duk kata Sayyidina Ali beranak dalam Kaabah. Itu cerita dia saja. Tak ada dalam riwayat dia, ada lah. Dalam riwayat kita Ahli Sunnah, Hakim bin Hizam. Siapa dia? Sepupu kepada Sayyidatina Khadijah, isteri Nabi SAW. Ni sepupu. Ni beranak dalam Kaabah. Sungguh ni. Dalam riwayat kita, dalam riwayat dia tak sakit kan. Tujuan dia mari tu pun nak mengelirukan kita lah, biar orang terima hak tu pun Islam. Jadi hak nak terima hak ni pun jadi forok juga. Tak betul, tak boleh. Hak tu akidah, tak boleh. Semua jadi berubah belakang lah sejarah ni. Kita kata Abu Talib mati kafir, dia kata mati Islam. Kita kata Nabi SAW mati ni atas dada Aisyah, mati dada Aisyah tu, atas dada Aisyah. Dia kata atas dada Sayyidina Ali. Semua Sayyidina Ali pergi ke Sayyidina Ali belakang. Tu tidak porok tu. Jadi tak boleh pakai. Hak betulnya Hakim bin Hizam, bukan Sayyidina Ali. Hak beranak dalam Kaabah. Ni dan dia hidup umur dia 120 tahun, panjang umur dia. Lepas tu salah lagi bab ni orang yang ditipu. Ini orang panggil termasuk dalam khiyar ghibn. Orang yang terima dia pakai hak ni lah. Orang yang tak terima dia kata ini khusus dengan sahabat ni yang bernama Munqidh. Munqidh bin Amr. Ada yang mengatakan nama dia Habban bin Munqidh, tetapi yang betulnya seperti Imam Bukhari pun dia berpendapat nama dia Munqidh. Ni orang ni
Jadi apa yang dia ni jadi tak apa cerdik. Tak apa cerdik pun dia boleh beza. Asal dia orang cerdik, pergi perang. Pergi perang tu maknanya kena hak musuh atas kepala. Kena situ-situ dia jadi telok kaca. Dan akal dia pun jadi berbeza daripada dulu. Itulah dianya. Imam Nawawi ni pada sebut ni. Wa kana qad shujja fi ba'd maghazi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-husul bihajar. Kena batu atas kepala ni. Kena batu atas kepala ni sedang molek kena tu menyebabkan dia jadi cacat. Fataghayyara biha lisanuhu wa aqluhu. Jadi berubahlah sebutan dia, lidah dia dan akal dia jadi berubah. Walau bagaimanapun dia boleh beza. Tidaklah kata berubah teruk benar. Sampai jadi nyayuk tak ada buat kerja, kalau jadi lembek dah. Jadi walaupun begitu dia pergi berniaga semacam. Dia pergi berjual beli. Ni semangat sahabat ni. Dia pergi berjual beli, dia pergi berniaga. Lagu mana? Nabi SAW kata la khilabah. Kalau kamu berjual dan dia kata saya kena tipu, ataupun dia takut kena tipu, lagu mana? Kena tipu tu lagu mana? Barang tu sepatutnya mahal. Orang beli murah, muka dia tak apa reti kan? Jadi orang ambil kesempatan lah. Boleh jadi berlaku. Jadi dia pun kata, dia royak ke Nabi SAW. Nabi kata, kamu kata gini, la khilabah. Jangan ada sebarang penipuan. Yani la khilabata fid din. Innama fid din an-nasihah. Makna begitulah takdirnya. Tidak ada sebarang penipuan dalam agama ni. Hak dalam agama ni ada keikhlasan hati sahaja. Jadi makna kena ingatlah. Walaupun saya ni kurang apa nama dapat beza sangatlah, makna tu kurang cerdik lah berniaga ni, tapi awak jangan tipu. Sebab awak kalau beragama tak boleh. Dia duk kata tu, tapi dia sebut la khiyabah sebab lidah dia tu kan la khilabah, tapi dia jadi la khiyabah, tak boleh sebut la tu, tak boleh sebut. Sebab kita lah, kita kata besar, kita kata dia orang Thailand pecah, kata dia begitulah. Hak ni pun dah jadi lagu tu lah. La khiyabah sebenarnya la khilabah lah dia kata tu. Jadi daripada maknanya kalau orang tu tipu balik, keluarga dia kata dak ni ayah misalnya, dak ni tu ni tidak lagu ni sebenarnya lagu ni, harga lagu ni, boleh pergi orang yang berurusan dengan dia tu boleh dituntut balik. Itu makna hak dia. Maknanya khiyar ghibn, kalau dia ni terpedaya ataupun tertipu misalnya dari segi harga ataupun barang ke, boleh dihantar balik. Boleh dihantar balik. Setengah ulama mengatakan untuk dia, khusus untuk dia. Tapi ramai juga mengatakan apa khusus untuk dia. Orang lain pun lagu tu juga. Cumanya tak payah kata lagu tu. Tak kata pun ada juga khiyar ghibn itu ataupun khiyar maghbun itu. Dia kata ni sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Kalau tak kata, tak ada kok khiyar itu. Kalau orang itu tertipu pun biar, kena senyap. Gitu. Takkan lagu tu. Tipu atas balik lah. Barang tu dah muka tak boleh nak guna. Nak ke dia beli. Maknanya khiyar ghibn ataupun maghbun itu tetap ada. Sekatulah. Wallahu a'lam.